Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 7 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 17 Julai 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hadis Arba'in, Hadis 40 dengan syarahnya daripada kitab Al-Wafi. Al-Wafi yang ditaklif oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bawa dengan Syekh Muhyiddin Mistu. Baik, kita sudah masuk kepada hadis yang ke-10. Al-Hadithul Ashir, At-Tayyibul Halal Syartul Qabul. Maksudnya, sumber makanan yang halal, syarat qabulnya doa, qabulnya ibadat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Surah Al-Mu'minun 51. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Al-Baqarah 172. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu baik. Allah Ta'ala tayyibun, baik. Apa makna tayyib? Kita tengok dalam huraian nanti. Dan Allah tidak akan menerima melainkan yang baik-baik, yang tayyib saja. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diperintahkan kepada Rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasul-Rasul, ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusul, wahai Rasul-Rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan saleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Surah Al-Baqarah 172. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang telah melalui suatu perjalanan pengembaraan yang jauh. Kusuk masai. Orang Kelantan kata bergoseng dah rambut dia. Dan berdebu rambutnya. Mendepankan kedua-dua tangannya ke arah langit. Mana angkat tangan dua-dua ke arah langit. Berdoa, ya Tuhanku, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanan dia daripada sumber yang haram. Minumannya daripada sumber yang haram. Pakaiannya daripada sumber yang haram. Dan makan ia dengan makanan yang haram. Fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana doanya akan diterima, dimustajabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini riwayat rawahu Muslim. Dalam Kitabuz Zakah bab qabul as-sadaqah. Dan juga riwayat oleh Imam Tirmizi
dalam kitab At-Tafsir. Kita pergi kepada ahammiyatul hadis, kepentingan hadis ini. Hadis ini kepentingan dia apa dia? Mana darjat kedudukan hadis di dalam Islam ni apa darjat dia? Hadis ini di antara hadis-hadis yang berdiri di atasnya qawaid, prinsip dan binaan Islam di atas hukum hakam. Dan padanya disandarkan pengambilan perkara-perkara yang halal dan menjauhkan daripada benda-benda yang haram. Dan manfaatnya yang umum dan besar dalam mewujudkan satu masyarakat yang beriman, di mana seseorang itu mencintai bahawa sesuatu itu wujud pada saudaranya sebagaimana ia mencintai wujud pada dirinya. Makna orang yang betul-betul beriman, dia cinta kepada dirinya sebagai dia cinta kebaikan itu ada pada saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan itu pada dirinya. Pada dirinya. Jadi kalau kita rasa kita yang nak suruh jadi baik, orang lain tak baik, kita yang nak senang, orang lain tak senang, maka itu belum lengkap dia punya ciri kebaikan seorang Muslim. Muslim yang baik, dia nak orang baik dan dia nak dia baik, nak suruh orang lain macam dia juga dapat kebaikan. Istilah hadis, innallaha tayyibun. Ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib, baik. Apa makna tayyib? Ay tahirun munazzahun anin naqais. Artinya Allah Ta'ala suci, bersih, disucikan daripada semua unsur-unsur kekurangan. Maknanya unsur kekurangan tidak ada pada Allah Azza wa Jalla. Dan at-tayyib ini min asma'illahi, daripada nama-nama Allah yang indah, al-husna. Itu makna Allah tayyib, makna Allah Ta'ala ini sempurna, lengkap, tidak ada sebarang kekurangan padanya. Maka oleh kerana sifat Allah Ta'ala sedemikian, dia tak akan terima amalan daripada hambanya kecuali yang baik-baik, yang halal. Dan perintah ini bukan hanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang biasa. Allah Ta'ala telah perintahkan supaya makan yang halal ini kepada para rasul-rasul alaihimussalatu wassalam dan juga umat-umat mereka. Baiklah. Itu dia panggil istilah hadis. Kita pergi kepada fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaih. Fiqh hadis dan petunjuk hadis ini. Dalam kitab kita ni, Tuan Syekh kita telah bawa sebanyak 5-7 perkara. Kita cuba lihat setakat mana kita sempat. Yang pertama, at-tayyib al-maqbul. Yang baik yang diterima. Apa dia yang baik yang diterima itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala itu tayyib, makna sempurna, tak ada kekurangan bagi Allah. Dia tak akan terima kecuali yang baik-baik, yang halal, yang suci, yang soleh, yang ikhlas. Itu makna tayyib, itu banyak macam. Ianya meliputi segala amalan, harta benda, perkataan dan juga i'tiqad, kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan melainkan ianya baik, suci dari sebarang jenis kerosakan, termasuklah riya, ujub, bangga diri, takabur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa sahaja yang dibelanjakan daripada harta-harta melainkan harta yang halal, yang tayyib, suci, bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggesa agar sedekah yang dikeluarkan hendaklah daripada harta yang diperolehi melalui sumber usaha yang halal dan baik. Sabda Nabi, la yaqbalullahu illa tayyiba. Allah tak terima, tak kabul kecuali yang baik. Itu dalam hadis Nabi sallallahu yang kita baca ni. Kemudian Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah lah naik perkata-perkata yang baik dan amal soleh yang dinaikkan. Jadi Allah Ta'ala, laporan kita ni diangkat oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap hari Isnin, hari Khamis, ada yang bersifat harian. Surah Fatir ayat 10. Allah Subhanahu wa taala membeza dan membahagikan antara yang baik dengan yang buruk dengan firman-Nya, daraballahu mathalan
kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik. Surah Ibrahim ayat 24. Huraian panjang, tuan-tuan balik semula kepada kuliah subuh kita dalam surah Ibrahim yang baru je kita lalu. Wa masalu kalimatin khabisatin ka syajaratin khabithah. Perumpamaan kalimah yang buruk seperti pokok yang buruk. Tidak ada seorang pun yang berjaya di sisi Allah Azza wa Jalla melainkan orang-orang yang beriman yang baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, iaitu orang-orang yang diwafatkan, dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Maknanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, ikhlas amalnya, ibadatnya bagus, maka orang ini akan bahagia. Suratul Nahli ayat 32. Dan para malaikat memberi salam kepada mereka ketika mereka masuk ke syurga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan ke atasmu, bahagialah kamu, maka masukilah syurga ini sedangkan kamu kekal di dalamnya. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami semua daripada ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Surah Az-Zumar ayat 73. Kata Ibn Rajab rahimahullahu taala, Ibn Rajab kata apa? Mengenai penghujung makna am bagi sabda Nabi, Allah Ta'ala tak terima kecuali yang baik. Seorang mukmin itu adalah baik hatinya. Ini asalnya orang mukmin ni, al-mu'min kulluhu tayyib, qalbuhu wa lisanuhu wa jasaduhu. Orang mukmin ni sepatutnya hatinya baik, lidahnya baik, jasadnya baik, kerana bertempat di dalam hatinya iman, maka lahir dan lidahnya zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hati itu beriman, yang keluar dari mulut zikir, tauhid, amar ma'ruf, itu yang keluar mulut. Tapi kalau keluar mulut duk cerca orang, duk maki orang, itu hati bermasalah. Maka terzahir pada anggota badannya amal-amal soleh yang merupakan buah dari iman dan termasuk dalam namanya seorang yang mukmin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang tayyib. Amin ya rabbal alamin. Orang yang tayyib maknanya cakapan kita baik, i'tiqad kita betul, hati kita ikhlas, jauh daripada riak dan takabur, insya-Allah. Kita berpindah pula kepada yang kedua. Yang kedua, kaifa yakunul amal maqbulan tayyiban. Bagaimana amal boleh menjadi makbul, diterima oleh Allah dan jadi baik? Bagaimana amalan kita? Kita nak Allah Ta'ala kabulkan, Allah Ta'ala terima, jadi baik. Tengok dalam kitab kita ni. Inna min a'zami, di antara faktor yang besar, dalam menjadikan amal seorang mukmin itu baik dan makbul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ialah makanannya dari segi halal dan kesuciannya. Hadis ini merupakan dalil bahawa sesuatu amalan itu tidak akan diterima melainkan dengan melalui makanan yang halal. Benda yang haram merosakkan amalan dan menghalangi amalan itu diterima oleh Allah, kerana Nabi SAW bersabda selepas takrirnya, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Makan benda baik sebab Allah Ta'ala tidak terima kecuali yang baik. Dan sebenarnya Allah Ta'ala perintahkan orang mukmin supaya ambil yang baik sebagaimana Allah perintahkan Rasul-Rasul mengambil yang baik. Maka dibawa kepada kita dua ayat di sini, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai Rasul, makan yang baik, buatlah amal yang salih. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu. Maknanya ialah, ini arti dia. Para Rasul dan umat mereka adalah diperintahkan agar makan makanan yang baik-baik.
iaitu yang halal dan mengerjakan amal soleh. Maka sekiranya makanan yang dimakan itu adalah halal, maka amalan akan jadi soleh. Sebaliknya sekiranya makanan yang dimakan adalah haram, maka bagaimana mungkin amalan itu akan diterima. Dia ada kait rapat. Makan halal, qabul amal. Mustajab doa. Allahu Akbar. Telah dikeluarkan oleh At-Tabarani hadis ini dari Ibnu Abbas, diriwayatkan bahawa Nabi kita baca ayat ni, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah kamu daripada apa yang ada di atas muka bumi yang baik dan halal. Surah Al-Baqarah 168. Maka seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas pun bangun seraya berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan kami orang yang mustajab doa. Sa'ad bin Abi Waqqas minta supaya kita jadi orang mustajab doa. Maka timbullah hadis ini, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Ila akhir hadis. Wahai Sa'ad, baikkanlah makanan kamu, maka kamu akan jadi orang yang mustajab doanya. Maka Nabi bersumpah, apabila menelan sebutir, bersumpah, sesungguhnya seorang hamba itu apabila menelan sebutir makanan haram ke dalam perutnya, maka Allah tidak akan menerima amalan darinya selama 40 hari. Dan adapun sesungguhnya sekiranya daging seorang hamba itu tumbuh disebabkan makan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu adalah yang paling utama bagi dia. Allahu Akbar. Siapa dia makan yang haram, maka neraka lah lebih baik tempat dia duduk. Hadis ini rawahu, diriwayat oleh Abu Yahya Al-Qattat daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas. Sebelum pergi kepada Yahya Al-Qattat, ada lagi hal lain. Baik, hadis ini tanda sikit. Hadis yang hadis ya Sa'ad tadi. Hadis Tabarani tadi. Kata Ibnu Rajab, penterjemah ni tak terjemah ni. Sepatut dia terjemah semua. Kata Ibnu Rajab ni dalam syarah kepada hadis 40 juga, nama dia Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, dia kata wa fi isnadihi nazar. Sanad hadis ni ada masalah. Maknanya tidak sahih lah maksud dia. Wallahu alam. Tetapi hadis yang ada di depan kita tu sahih. Hadis matan kita ni sudah jelas dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Hurairah ni. Cuma hadis tambahan kepada Sa'ad tu. Tapi bolehlah, sebab dia duduk di bawah hadis yang sudah sahih di hadapan tu. Baik, kita berpindah pula kepada isu yang ketiga, intifa' al-qabul. Ternapinya qabul amalan. Kenapa amalan kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Lish? Kenapa? Di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati penafian terhadap penerimaan dengan makna penafian kesahihan. Satu tanda. Yang pertama, kalau kata la yuqbal, maknanya tidak sempurna, tidak sah. Yang pertama dia panggil nafyus sihhah. Maknanya perbuatan itu tak sah. Satu, nafi kesahihan, makna sah tak sah amalan itu. Seperti hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Taala tidak terima solat seorang kamu kalau dia batal wuduk sehingga dia berwuduk. Mana hadis ini maksud qabul di sini ialah hasil daripada maksud yang dituntut daripada solat yang dikerjakan dengan taharah, mesti ada wuduk. Dan dimaksudkan dengannya ialah gugurnya fardu daripada tanggungan seorang itu, tanggungjawab seorang itu, iaitu gugurnya tanggungjawab menunaikan fardu salat sekiranya salat yang dikerjakan itu dengan adanya wuduk, adanya cukup syarat.
maka solat yang dikerja tanpa wuduk tidak diterima. Tuan-tuan tanda, hadis Nabi mengatakan la yaqbal dengan makna tidak sah, tidak sahih, makna tidak betul, tidak diterima. Satu. Kita pergi pula yang kedua, begitu juga penafian terhadap penerimaan dalam berbagai hadis yang membawa makna nafi pahala. Dia panggil nafyul ajri was thawab. Siapa dia buat benda ni, tak ada pahala bagi dia. Contohnya hadis, dengar ni, muslimat dengar baik-baik. La tuqbalu salatul mar'ati allati zawjuha 'alaiha sakhitun wala man atakahinan wala man syariba khamran 40 yawman. Tidak diterima solat yang dikerjakan selama 40 hari daripada seorang wanita yang dimurkai oleh suami dia. Mana-mana wanita buat kerenah kepada suami dia, dalam hadis kata Tuhan tak terima pahala solat. Solat dia gugurlah, fardu solat tu tak payah qada, tapi pahala solat tu hilang 40 hari. Solat 40 hari tidak diterima seorang yang berjumpa dengan tukang hujum, tukang tilik. Pergi jumpa saja, pergi tanya. Kalau percaya, kafir dengan Quran. Tak percaya, pergi tanya saja, 40 hari tak diterima. Dan juga solat orang yang minum arak. Maka di sini hadis ini menunjukkan bahawa nafi apa? Menafikan pahala. Solat tu gugurlah, fardu, tapi pahala dia tidak dapat. Baik, ini contoh-contoh. Yang ketiga, nafi kesempurnaan. Nafi kesempurnaan. Seperti man shalla fi thawbin qimatuhu 10 darahima haram lam yuqbal lahu salah. Baik. Sesiapa yang bersolat dengan pakaian yang berharga 10 dirham daripada sumber yang haram, maka solat itu tidak akan diterima. Jadi kata di Tok Syekh kita ni, maksud di sini ialah penafian kesempurnaan, nafyul kamal. Sempurna amalan itu yang mewajibkan penerimaan ganjaran dan pahala walaupun ianya makbul sekira-kira telah gugur fardu daripada tanggungjawabnya. Jadi nafi di sini ada macam-macam nafi. Maka dalam hadis kita ni Nabi kata apa? La yaqbalullahu illa tayyiban. Allah Taala tak terima kecuali yang baik. Maknanya sama ada tak terima betul, ataupun tak terima pahala dia, ataupun tidak terima kesempurnaan. Itu Syekh Mastu nak taksilkan kepada kita makna penafian penerimaan. Baiklah. Tamatlah kita. Tadi kita selepas pada hadis yang sangat tadi, kita tinggal dah. Diriwayat oleh Abu Ya'la Al-Qattat daripada Mujahid, daripada Ibn Abbas, maksudnya tidak akan diterima solat seorang itu jika dalam perutnya terdapat benda yang haram. Kita kata na'uzubillah lah, minta berlindung Allah Ta'ala. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada bagaimana seorang Muslim boleh membebaskan dirinya daripada benda haram. Ni, dengar ni. Para jemaah kita ni, ramai yang bertanya. Saya dulu Ustaz, Abu Anas, waktu saya kerja dulu terjebak juga, terperangkap dengan benda-benda tak baik. Tip-tip, duit kopi, duit minyak ni banyak ni, kan? Bagaimana kita nak bersihkan harta kita? Terutama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang kerja di tempat-tempat yang terdedah kepada duit kopi ni. Dengar ni. Seorang Muslim itu boleh membebaskan dirinya daripada memiliki harta yang haram setelah gagal untuk mengenal pasti pemiliknya. Maknanya kita nak hantar balik tak tahu siapa. Kalau kita tahu tuan dia, senang kita hantar balik. Sekarang ni tak tahu siapa. Harta ni harta kerajaan, ataupun harta awam, ataupun harta pemberi rasuah, entah di mana dah dia. Maka kita bersihkan harta kita dengan bersedekah dengan harta itu. Maka di sini ganjaran daripada sedekah itu akan dimiliki oleh pemiliknya. Kalau kita tahulah. Maknanya ada dua kategori lah.
Kategori yang pertama, harta orang yang kita tak boleh nak hantar balik. Kerana tak tahu dah tuan dia. Kita berhutang dengan dia ke, kita ambil barang dia tanpa izin ke dulu, maka kita sedekah. Mudah-mudahan pahala kita ni pergi ke tuan dia, di akhirat esok dia tengok ada pahala, dia maafkan kita. Telah riwayatkan daripada Malik bin Dinar, katanya, ini kata ulama ni, Malik bin Dinar, aku telah bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, mufti Mekah ni, kan? Mengenai seorang yang memiliki harta yang haram dan beliau tidak mengetahui akan pemiliknya, sedangkan beliau ingin membebaskan dirinya daripada harta yang haram tersebut. Jawab Atha, hendaklah ia bersedekah dengan harta tersebut, dan aku tidak berkata bahawa sedekah itu sudah memadai baginya demi untuk membebaskan dirinya daripada harta yang haram. Cuma Atha kata harap-harapnya, harap-harapnya boleh selamat esok di akhirat. Apa yang masyhur daripada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ialah harta tersebut hendaklah dijaga dan tidak dikeluarkan zakatnya sehinggalah nyata orang yang berhak ke atasnya. Jadi ada pendapat Imam Syafi'i kata tak boleh kita sedekah, kita kena simpan harta tu, letak sebagai amanah. Al-Fudail bin Iyad pula kata apa? Berpendapat bahawa sesiapa yang punya harta yang haram di mana beliau tidak mengetahui siapakah pemiliknya, maka hendaklah ia memusnahkannya. Berat ni. Melontarkannya ke dalam lautan dan janganlah bersedekah dengannya. Beliau berkata seorang itu tidak akan bertakarub kepada Allah melainkan dengan yang baik. Ini harta orang. Kata Ibn Rajab. Ibn Rajab komen kepada kata Fudail, yang sahih ialah bersedekah dengannya. Walaupun bukan untuk kita, tapi kita nak bebaskan. Kerana memusnahkan harta itu termasuk dalam mempersia-siakan harta adalah dicegah dan dilarang sama sekali. Memiliki dan menjaganya untuk selama-lamanya akan mendedahkannya kepada kerusakan dan penguasaan zalim ke atasnya. Adapun yang terbaik ialah bersedekah bagi pihak pemiliknya agar pemiliknya memperolehi manfaat di alam akhirat sekira-kira beliau telah terhalang untuk memperolehi manfaatnya di alam dunia. Jadi kita kesimpulan dalam bab yang isu yang keempat ini, maknanya kalau kita ada duit orang yang kita tak mampu nak hantar balik sebab tak tahu tuan. Kalau tahu wajib kena hantar tuan. Maka kita bersedekah dengan kita niat pahala untuk dia tu. Ini harta kita spesifik lah. Tetapi kalau harta awam, harta kerajaan, harta apa nak hantar ke mana? Hantar ke perbendaharaan, tak boleh. Dia tak terima. Ataupun SPRM akan mari ambil kita. Maka kita sedekah juga atas dasar kita nak keluarkan harta ini daripada jadi milik kita. Keluarkan dia, pergi jadi harta awam. Pergi buat jalan raya ke buat apa, kita jadikan dia tu sebagai harta penggunaan awam, bukan hak kita. Dan kita pun tak declare kepada penerima projek itu bahawa ini saya punya. Lah, ini hak orang. Harta ini tidak halal. Bagi tahu awal-awal lagi. Baik, kita berpindah pula kepada isu yang kelima, asbab ijabati doa. Sebab-sebab diperkenankan doa. Para pelajar sekalian, bagaimana kita nak supaya Allah Ta'ala mustajabkan doa kita? InsyaAllah. Kita kata insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat. Yang pertama, italatus safar. Sebagaimana dalam hadis ini. Hendaklah bermusafir jauh-jauh. Dengan perjalanan bermusafir sahaja akan menyebabkan penerimaan doa. Apabila jauh jarak perjalanan itu, maka ia lebih hampir kepada penerimaan doa, kerana sesungguhnya ia akan menjadi sebab bagi keleburan jiwa dalam mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla lantaran jauhnya perjalanan dan beratnya kesusahan yang terpaksa dipikul. Keleburan dan ketundukan jiwa ini adalah daripada sebab-sebab yang besar bagi qabul ad-doa, mustajabnya doa. Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, "Thalasu da'awatin mustajabatin la syakka fihin." Nabi kata tiga jenis doa yang Allah Ta'ala perkenankan, tidak ada syak padanya.
Da'watul mazlum. Yang pertama, doa orang yang dizalimi. Orang kena zalim, dia angkat tangan, ya Rabbi, doa dia mustajab. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang musafir. Jadi kalau ada orang musafir nak pergi mana-mana, kita pesanlah, jangan ingat daku dalam doamu. Jangan duk sibuk duk pesan, duk suruh beli kopiah lah orang pergi Mekah, beli wah tamar tu lah. Kita pesan dia berdoa je sudah cukup. Berdoa sudah memadai. Yang ketiga, da'watul walid liwaladihi, doa bapa kepada anak. Jadi kita bapa sentiasalah doa kepada anak-anak kita, biar mereka baik, soleh, hafal Quran, baca Quran, memahami Al-Quran. Doakan. Ini nak mahu kan, angkat tangan doa, ya Rabbi biar mampu budak ni, bahaloi, cari kisah lah. Waktu tu dia marah, dia doa, kemudian dia menyesal pula, kita kata jangan. Sentiasa doa. Ibu bapa sentiasa doakan kebaikan untuk anak-anak. Baik, 3. Yang kedua, sebab penerimaan doa yang kedua, husul at-tabazzul, mewujudkan keadaan lusuh dan usang pada pakaian dan keadaan diri. Berdasarkan hadis ni lah. Sebagaimana sabda Nabi kita sabda dalam hadis yang masyhur daripada Salman Al-Farisi, rubba ash'atha aghbara dhi tamraini madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la'abarahu. Berapa ramai orang yang kusut masai rambutnya dan berdebu tubuhnya, hanya memakai sehelai pakaian, mana kainnya ada, baju tak ada. Sering diusir dari muka pintu rumah-rumah manusia apabila meminta. Jika dia berdoa kepada Allah, Allah akan menerimakan doanya. Rasulullah SAW telah keluar untuk mengerjakan solat istisqa, solat minta hujan, dalam keadaan lusuh pakaian, tawaduk dan merendah diri, hina. Tapi kalau kita ada baju baru, tak perlulah kita berlakon, aku nak pergi kedai baju bandar lah beli sebab nak suruh mustajab doa. Bukan itu. Ini salah satu daripadanya. Kita tabazzul, maknanya kita tawaduk pakaian kita. Jangan sombong-sombong. Ni nak pergi doa pakai hok mahal-mahal, jam hok 20-30 ribu pakai. Dah, kalau jam betul okey juga. Kadang-kadang jam orang hok benda orang bagi hadiah-hadiah yang tak betul perjalanan, ataupun duit yang kita beli pun belum. Jadi jangan ada sombong-sombong. Pakai baik-baik tidak jadi masalah. Nabi suruh pakai comel-comel pergi solat Jumaat. Sedangkan hari Jumaat ni hari mustajab doa. Jadi kita kena faham lah. Jangan pula nak mustajab doa ni kena serebeh, pakai seronyeh, kata orang selekeh. Alah. Yang ketiga, mengholurkan kedua-dua tangan ke langit. Itu kiblat doa kita, angkat gini. Allahumma inni as'aluka, angkat tangan ke langit. Telah diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddaha sifran khaibataini. Sesungguhnya Allah yang maha hidup lagi maha pemurah, dia berasa malu terhadap seorang hambanya lelaki yang mengangkat kedua-dua tangannya kepadanya berdoa. Jangan pula perempuan kata perempuan tak masuk. Masuk, kenapa tidak? Angkat tangan yang kedua lalu menurunkannya dalam keadaan hampa dan kosong tanpa doanya diterima. Maknanya hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mengangkat tangan Allah kabulkan. Mustajab doa dia dengan syarat atib mat'amak, baik makan dulu. Makanannya kena baik, kena soleh, barulah doa mustajab. Cuma tuan-tuan kena ingat, waktu kita hantar surat permohonan kepada mana-mana pejabat, bukankah dia ada cop diterima pada tarikh 17/7/2021 jam 3 petang, kan? Tuan-tuan hidup pejabat tahu dia punya diterima. Maknanya permohonan itu diterima, tetapi Allah nak beri, itu hak dia. Tuan-tuan kena faham. Waktu kita hantar surat permohonan, kita tengok atas meja pegawai itu telah dicop, diterima. Terima permohonan. Diluluskan, belum lagi. Kita kata laisa kamitsli syai'. Kita tak nak banding Allah dengan makhluk, tapi maknanya yang meluluskan bos.
Artinya doa kita Allah Ta'ala kabul, terima permohonan, tapi diluluskan permohonan itu kuasa Allah. Itu kita kena faham lah. Jangan kata, aku angkat tangan tak terima. Terima, tapi lulus perkara yang berasingan. Itu dipanggil mustajab doa, maka Allah Ta'ala luluskan doa kita tu. Baik. Habis ni saya sebut bagaimana Tuhan kabulkan doa. Nabi SAW telah mengangkat kedua-dua tangannya ketika solat istisqa, gini angkat. Sehingga jelas kelihatan keputihan warna kedua-dua ketiaknya. Sebab Nabi tak pakai baju, dia pakai ridak. Ridak ni selimut ni. Bila angkat gini nampak. Kita ni pakai baju ni, kalau cari baju baru nampak kan. Baik. Nampak keputihan kedua-dua ketiaknya, dan mengangkat kedua-dua tangannya pada hari peperangan Badar, memohon pertolongan Allah untuk musnahkan kaum musyrikin sehingga jatuh selendang baginda daripada kedua-dua bahu. Tuan-tuan, dia cara angkat tangan ni, kalau kita nak minta biasa, kita angkat gini. Dia panggil kasti'taf, macam orang meminta ni. Kalau kita mustajab sangat, mustahak sangat, isu terlalu besar macam dalam peperangan, dalam apa ni, angkat tinggi gini sehingga nampak ketiak. Itu kaedah lah. Yang ni setengah orang tu doa gitu gini duduk, relax. Itu doa relax nama dia. Dia nampak sungguh doa. Baik. Kita pergi kepada syarat doa yang keempat. Sebab yang keempat, doa mustajab doa al-ilhah ala Allah. Merintih dan merayu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan kata, ya Rabbi, kalau engkau nak beri, mujur. Nasib baik, kalau tak bagi, okey je. La, itu bukan doa tu. Iaitu dengan berulang kali menyebut Rabbana, Rabbana. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi. Dan ini adalah merupakan salah satu faktor yang besar yang dituntut bagi syarat penerimaan doa. Telah diriwayat oleh Al-Bazzar daripada hadis Aisyah, "Idza qala al-'abdu ya Rabbi." Bila seorang hamba itu panggil ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi 4 kali. Qala Allahu labbaika 'abdi, sal tu'ta. Allah kata, ya hamba-Ku, mintalah permohonan, aku akan berikan. Itu dia panggil 4 sebab cara kabul doa. Timbul lagi soalan, Tuhan kabul doa? Kabul. Ud'uni astajib lakum. Cuma permohonan itu dilulus atau tidak dengan 3 cara. Cara yang pertama, diluluskan sekarang atas dunia. Kita dapatlah yang kita minta. Cara yang kedua, Allah Ta'ala tukar. Sepatutnya kita minta benda ni, Tuhan tak bagi yang ni, dia bagi yang lain. Yang lebih sesuai. Masalah dia lebih baik kepada kita. Dua. Yang ketiga, Tuhan simpan doa itu untuk mengambil pahala di akhirat. Itu maksud mustajab doa, kabul doa, tapi penerimaan, kelulusan duduk di tangan Allah Azza wa Jalla. Jelas para pelajar sekalian. Baiklah, kita berpindah kepada isu yang keenam. Isu yang keenam, mayumna ataupun mayamna, penghalang penerimaan doa. Apa yang menghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Hadis di atas menunjukkan bahawa berleluasa dalam benda-benda yang haram, sama ada pada makanan, minuman, pakaian dan sumber-sumber yang membina daging, sumber zat protein yang boleh daging kita hidup ni, dan darahnya adalah penghalang terhadap penerimaan doa. Dalam hadis Nabi kata, fa'anna yustajab. Bagaimana diterima doa dia, sedangkan makan ghuziya bil haram, makan benda haram, adalah merupakan satu pertanyaan yang lahir daripada Rasul, rasa takjub dan rasa pelik. Bagaimana seseorang yang hidupnya bergelumang dalam benda-benda haram, zahir dan batin, boleh diterima doanya? Tak mungkin. Pertanyaannya tidak diajukan secara terang-terangan untuk menunjukkan bahawa doanya terhalang daripada penerimaan secara keseluruhannya. Mungkin Tuhan tak terima di sini, tapi ada terima di tempat lain. Kita kata wallahu alam. Yang ketujuh, ad-du'a mukh al-ibadah. Ad-du'a, doa adalah otak ibadat. CPU ibadat doa ni. Kerana seseorang yang berdoa ketika terputus harapannya,
pada yang lain daripada Allah. Mana bila kita minta semua dunia sudah terputus, kita hanya mengharapkan pertolongan Allah, adalah merupakan hakikat tauhid dan ikhlas. Dan hakikat tauhid dan ikhlas, dan tidak ada ibadat yang boleh mengatahinya. Tulis, tidak ada ibadat yang tiada ibadat yang boleh mengatasinya. Sebab apa? Bila kita tauhid kita tinggi jitu kepada Allah, ketika itu kita hanya tawajuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam erti kata lain, hanyalah pada kepada Allah ia meminta. Kerana ia berkeyakinan secara jitu bahawa selain daripada Allah semuanya makhluk ciptaan Allah tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh mendatangkan mudarat melainkan dengan izin Allah jua. Apatah lagi untuk mengkabulkan permintaannya. Kita kadang-kadang terlupa isu ni. Bila kita nak minta doa, minta dengan Tok Wali lah, minta dengan Tok Keramat lah, minta dengan Tunggu Kayu lah, minta macam-macam lah, tak perlu. Ya Allah, ya Allah. Jangan, ya lain tak ada. Allahul Musta'an. Ni macam-macam kita diajar cara-cara berdoa, minta dengan tu, minta ni kita kata janganlah tuan-tuan. Ambil yang solid lah. Ambil yang jelas, yang jitu, yang tidak ada khilaf-khilaf ulama'. Kenapa kita nak berkhilaf dalam perkara yang sudah tidak ada khilaf? Tidak perlu berkhilaf. Apa dia? Minta dengan Allah, tak ada khilaf. Minta dengan makhluk ni ada bantahan sana sini, ada khilaf. Kita kata dah benda khilaf, kenapa nak halang? Kita kata kalau ada yang tak khilaf, kenapa bicara yang khilaf? Boleh jawab balik kan? Baik, kita pergi kepada yang ke-8. Yurshidul hadis. Hadis ini mengajar kepada kita membiayai, mencari sumber halal dan melarang daripada sumber yang haram. Mana hadis ini membimbing kita, bimbing apa? Ke arah gesaan untuk mencari nafkah daripada sumber yang halal dan larangan daripada menafkahkan harta daripada sumber yang haram. Kalau benda haram, kita tak sudah sedekah dengan benda haram. Kita ada benda haram ada, macam harta-harta tak jelas tadi. Habis boleh tak boleh kita nak niat sedekah, tak boleh. Kita kata kita nak bersihkan harta ini dengan kita keluar dari milik kita pergi kepada awam. Kita minta kalau pergi masjid kata saya nak buat jalan raya ni boleh. Nak buat tempat orang tunggu bas tepi jalan, tempat apa saja dipanggil untuk awamul muslimin. Buat tandas ke? Boleh lah. Yang penting, tapi jangan tulis nama kita, bukan hak kita itu. Itu harta haram, bukan milik kita. Yang ke-9, sumber yang halal. Sesiapa yang ingin berdoa, maka hendaklah melazimkan dirinya untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam menghasilkan makanan dan pakaian daripada sumber yang halal sehingga doanya diterima. Maka di sini ada dua perkara halal haram, tuan-tuan dan puan-puan kena perhatikan. Yang pertama, sumber pendapatan. Mana kita nak beli air itu halal, dia bukannya sembelih. Tapi duit pula haram. Haram juga. Duit halal, tapi bahan benda yang kita nak beli itu haram, dibuat daripada benda yang tak halal, maka jadi haram juga. Yang kita naknya halalan tayyiban. Duit yang nak beli pun halal, barang yang kita nak beli pun halal, barulah dia jadi tayyib. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ke-10, harta diberkati. Allah Subhanahu wa taala menerima perbelanjaan daripada orang-orang yang beriman daripada sumber yang baik lalu menyuburkannya. Itu dipanggil berkat. Berkat dengan mana an-nama, harta itu subur, dan mengembang biakkannya dan memberkati mereka atas perbelanjaan harta yang halal itu. Bila kita ada harta halal, kita sedekah. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Harta yang kita sedekah tidak kurang, cuma dia tukar akaun je daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Tak kurang. Tak kurang apa Ustaz? Daripada 10,000 tinggal 8,000, 2,000 wakaf. Wakaf ke pondok kita kata, kan? 2,000 saya wakaf ke pondok.
Itulah wakaf ke pondok. Tetapi ingat, dia tak kurang, cuma dia pindah akaun. Nah, itu kita kena faham konsep sedekah di dalam Islam. Pindah akaun tak rugilah. Cuma atas dunia tak ada lah. Dia pergi ke akhirat esok. Bila kita masuk dalam kubur, kita jumpa dengan dia. Sebagaimana kata ulama, harta kita tidak dibawa ke dalam kubur, tetapi harta kita boleh menunggu kita dalam kubur. Siapa dia sayang ke harta dia, biarlah harta kita menjadi milik kita. Bagaimana kita nak jadikan harta milik kita? Dengan kita sedekah, infak, maka harta itu jadi hak kita. Kalau tidak, harta itu menunggu untuk bertukar hak milik menjadi hak anak, hak isteri, hak siapa-siapa, pesaka penerima pusaka kita. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Hadis yang ke-10, satu siri saja. Tidak seperti yang 9 baru ni sampai kita ada berapa? 6 siri kuliah. InsyaAllah kita sambung lagi dalam perbincangan akan datang. Hadis yang ke-11, al-akhdhu bil yaqin wal bu'd 'anis syubhat. Ambil yang yakin, jauhkan diri daripada perkara syubhat yang meragukan. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.